الله العظيم الذي لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Al-Fadhilatu Muqsi Majlis, Ashabul Fadilah, sahabat saya Tuan Imam Ustaz Abdul Qadir, pemudah cara pada saya Pakcik Basri, seluruh ahli kuasa Masjid Al-Muttaqin, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini marilah bersama-sama kita menarik lafaz lega, kerana kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk berada di dalam majlis kita membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan nama kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adzina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Allah sebut di rumah-rumah Allah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk ditinggikan namanya, disebut namanya, bertasbihlah di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Di sana ada orang-orang yang tidak mengalpakan mereka,
perniagaan dan jual beli, daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, dan sifat mereka ialah takut akan suatu hari yang berbolak-balik di dalamnya hati dan juga pandangan-pandangan mata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selama mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk selalu hadir di rumah Dia, maka kita harapkan kita termasuk di dalam ayat yang saya bacakan pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada satu tempat yang paling mulia di dalam muka bumi melainkan tempat yang dinamakan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah, selagi mana rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ditinggikan dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka selama itulah umat Islam akan mendapat rahmat. Setiap yang mengimarahkan akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang lain, Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa lam yakhsha illa Allah. Di sana Allah sebut hanya saja yang boleh memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang disebut man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sifat mereka ialah mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Maksudnya tuan-tuan, bila kita faham daripada ayat yang Tuhan sebut ni innama ni kalau kita mengaji bahasa Arab, maknanya ialah lil hasri, untuk membataskan, hak lain tak boleh, hak tu yang boleh. Itu makna adatul hasri. Hanya saja yang boleh memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya man amana billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Wa aqamas salah, orang yang mendirikan sembahyang. Wa aqamas salah wa ataz zakah, dan mereka juga ialah orang yang mengeluarkan zakat. Dan sifat yang penting kepada mereka selepas itulah walam yakhsha illallah, mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Bila sebut beriman dengan Allah, selalunya Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya akan menghubungkan dengan hari akhirat. Bila sebut mendirikan sembahyang, Allah Subhanahu wa taala akan hubungkan dengan mengeluarkan zakat. Tuan-tuan, maka yang pertama sekali, sifat orang yang boleh main masjid ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat makna orang yang beriman bersungguh-sungguh keimanannya kepada Allah dan hari akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang mengikat
kehidupan dunianya dengan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tidak mengimani ataupun tak beriman dengan keimanan yang selayak sepatutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang tidak menghubungkan kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, orang yang tak sembahyang, orang yang tak mendirikan sembahyang, orang yang tak menunaikan sembahyang ialah contoh orang-orang yang tidak beriman dengan keimanan yang bersungguh-sungguh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila tak mendirikan sembahyang, ayat itu sebut dengan beriman dengan Allah. Dia sebut beriman dengan Allah, dia berhubung dengan beriman dengan hari akhirat. Orang yang beriman dengan Allah ialah orang yang mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Ala sayyidina Muhammad. Orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala akan takut pada Allah. Orang yang beriman dengan Allah ialah orang yang takut pada Allah. Sementara orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak takut kepada Allah, kita boleh tengok pada dia tidak mendirikan perintah Allah yang utama, iaitu mendirikan sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina. Dalam ayat yang kita baca ni, Allah sebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, orang-orang yang boleh memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan beriman dengan akhirat sama. Pasal apa? Sebabnya akhirat ialah negeri pembalasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirat ialah negeri pembalasan. Makna sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala akan dibalas di atas keimanan dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan siapa yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala akan dibalas di atas tidak berimannya. Jadi maknanya beriman dengan Allah itu dia ada ancaman. Siapa yang beriman akan dibalas di atas keimanan dia. Siapa yang tak beriman akan dibalas dengan sebab tidak berimannya. Maka orang yang boleh memakmurkan rumah Allah, orang yang ada perasaan yang mendalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab di hujung ayat tu walam yakhsha illallah, mereka tak takut melainkan hanya kepada Allah saja. Bila ada perkara tu,
dalam hati kita, baru boleh main masjid. Sebab akhirat ni punya rapat dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab selepas daripada hidup ini akhirat. Tu nampak rapatnya akhirat tu. Contoh, akhirat ni bermula di mana? Akhirat bermula sesaat kita masuk ke dalam kubur, bermulalah akhirat. Maknanya orang yang masjid ini, orang yang dalam kepala otak dia mati. Ada mati boleh main masjid. Tak fikir mati lagi, tu tak boleh main masjid ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dekat tak dekat mati, cuba tengok satu hadis Nabi sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi SAW ajak para sahabat keluar daripada masjid, pakat keluar meneru dengan Rasulullah. Nabi nak ajak satu pelajaran. Pelajaran tu tak ada dalam masjid. Dia kena bawa keluar daripada masjid sebab Nabi nak tunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakat keluarlah meneru para sahabat, ikut Rasulullah. Nabi nak pergi tang mana ni? Tengok Nabi pergi di satu tanah lapang. Nabi ambil satu ranting pokok. Para sahabat tengok Nabi nak buat apa? Tengok Nabi garis. Nabi buat satu garisan. Sesaat itu Nabi kata, hadza huwal insan. Inilah manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi garis lagi satu garisan yang dekat dengan garisan yang pertama tu. Nabi kata, hadza ajaluh. Ini ialah mati dia. Maknanya manusia dengan mati sangat dekat. Seterusnya Nabi kita SAW menggaris satu garisan yang lebih jauh daripada garisan yang pertama, yang kedua. Nabi garis. Nabi kata, wa hadza amaluh. Ini ialah angan-angan dia. Nabi sebut, fa bainama huwa kadzalik idza ja'ahu al-aqrab. Tengah-tengah manusia ni dia, ni mati dia, ni angan-angan dia. Angan-angan tu jauh. Salah Sayyidina Muhammad. Mati tu dekat. Tiba-tiba Nabi kata, idza ja'ahu al-aqrab. Tiba-tiba datang yang lebih dekat dengan dia. Angan-angan tak dan sampai pun. Angan-angan tu jauh, tak dan sampai pun. Yang sampai kepada mati dia. Maka itu orang yang boleh main masjid ialah orang yang dalam diri dia ingat mati baru boleh main. Sebab tu masjid tak ada orang muda main. Betul tak? Masjid ni orang tua-tua veteran semua. Sebab orang tua-tua ingat mati, orang muda kata tak mati lagi. Nanti kami tua, kami main. Tua baru nak mati. Siapa kata macam tu? Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila kita faham ayat yang Tuhan sebut ni, innama, hanya senya, tak ada hal lain yang boleh memakmurkan rumah Allah itu siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Akhirat jangan duk baca nu hari kebangkitan, lambat lagi. Hari dihimpunkan manusia, yaumul hisab, nak kira syurga, neraka, tu jauh lagi. Tapi yang paling dekat akhirat ialah mati. Berdalil dengan hadis yang Nabi sebut, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kubur ialah perhentian pertama daripada perhentian-perhentian akhirat. Maknanya perhentian akhirat ni kita akan berhenti lepas satu perhentian, lepas satu perhentian, lepas satu perhentian. Perhentian pertama ialah kubur. Maka Nabi kata, faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang selamat di alam kubur,
maka perhentian yang bakal ia tempuh semakin mudah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tetapi siapa yang tidak selamat di alam kubur, maka alam yang bakal ditempuh semakin payah. Maka tuan-tuan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggagaskan mainlah masjid. Tadi ada satu orang bertanya saya, dia main rumah, dia tanya, Ustaz nak tanya, ada tak Nabi pernah sembahyang di rumah? Soalan tu saya pernah dengar, Pakcik. Ada tak Nabi pernah sembahyang di rumah? Soalan dia. Saya kata, saya tak pernah dengar Nabi sembahyang di rumah. Nabi semua sembahyang di masjid. Bahkan Nabi SAW memberi ugutan, siapa sembahyang di masjid, bakar rumah dia. Siapa tak main di masjid, bakar rumah dia. Menyebabkan para sahabat tak ada seorang main di rumah, semua main di masjid. Sampai 13 hari lagi Nabi nak wafat, Nabi sakit kepala. Nabi SAW nak wafat, Nabi sakit 13 hari. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Tetap Nabi main masjid sampai masuk hari-hari yang kritikal. Nabi dipapah ke masjid. Di Papua ni Nabi berpaut di bau dua orang sahabat, kaki tak bergerak dah. Orang heret. Sampai lekat di pasir tu bekas kaki Rasulullah. Bayangkan, tetap mai sembahyang jemaah. Cuba bayang, siapa tahu tu Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tahu tu Rasulullah. Sampailah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sembahyang di rumah. Ada saat yang paling akhir sekali, pagi Nabi akan wafat. Nabi wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, masalah Sayyidina Muhammad. Subuh tu Nabi tak main dah. Sebelum subuh tu Nabi bagi isyarat kepada Sayyidina Aisyah. Nabi kata, suruh ayah jadi imam. Kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah, ayah saya tak ada jadi imam. Kalau jadi imam juga, ghalaba alaihi al-buka, dia kira menangis, dia tak boleh baca. Tapi Nabi tetap kata, hampa ni macam sahibatu Yusuf. Sayyidina Aisyah ni dia tahu ayah dia. Ayah dia Sayyidina Abu Bakar seorang hati yang lembut. Ada Sayyidina Muhammad, dia jangka ayah dia saat ni jadi imam tak boleh baca, sebab ayahnya paling sayang pada Rasulullah. Macam mana nak sembahyang? Dah tahu dah Nabi berada saat yang paling yang terakhir di muka dunia ni. Tapi Nabi tetap kata, Abu Bakar jadi imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa Nabi suruh juga Abu Bakar jadi imam? Sebab isyarat, lepas aku wafat, Abu Bakar ganti jadi khalifah. Maksudnya, walaupun tak direct, indirect, tapi para sahabat faham. Kalau perkara akhirat pun dia mengimami, maka lebih-lebih lagi perkara dunia dia yang akan mengimamkan. Salah Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu bila mana ditunjuk Abu Bakar jadi khalifah, semua mengakui memang dia padan, memang dia patut. Tak ada siapa yang sangkal, tak ada siapa yang menolak dan menafikan Abu Bakar memang patut. Nabi suruh jadi imam dalam perkara akhirat, perkara dunia lebih-lebih aula. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika Abu Bakar nak makan takbir bayang subuh terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaya nak angkat takbir, bunyi riuh belakang. Sayyidina Abu Bakar bila dengar riuh, dia tak jadi lagi angkat takbir. Rupa-rupanya Nabi salat tirai salat Sayyidina Muhammad. Nabi nak tengok pada sahabat dia kali terakhir.
Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya Allah, muka Rasulullah indah. Indah sungguh wajah Rasulullah, kata Sayyidina Anas, putih seperti kapas. Ada Sayyidina Muhammad. Di para sahabat riuh tu pasal apa? Sebab nak bagi syarat Abu Bakar, Nabi nak jadi imam tu. Tapi Nabi bagi syarat macam ni, makan, duduk tempat, makan. Abu Bakar pun meneruskan mengangkat takbir menjadi imam. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, itulah terakhir kami melihat wajah Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau tanya Nabi pernah ada sembahyang jemaah sembahyang di rumah, tak ada, sekali itu ya, hari terakhir. Kita ni hari-hari, kita ni hari-hari tak main masjid. Nabi hari terakhir dia tak main masjid. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, kita ni dalam hidup ni dalam pelawatan, pelawatan ni set 5 waktu sehari semalam masjid, 5 waktu sehari semalam surau. Kalau tak boleh main masjid, tak boleh main surau, ada jawapan yang kita nak bagi kat Tuhan. Boleh bagi, jawablah. Faham tak? Agar orang Tuhan terima nak jawapan kita, Tuhan jawablah depan Tuhan esok. Kalau tak boleh bagi, mai lah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan mensia-siakan setiap kebaikan yang kita buat kat dia. Tuan-tuan, orang boleh kita bohong, tapi mana kita boleh berdusta dengan Tuhan. Hak dalam hati tak pernah tersembunyi dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyaklah kita tengok orang-orang yang baik-baik, orang soleh-soleh yang masjid, mati dalam masjid. Kalau tak pun dia mati dalam perjalanan balik daripada masjid. Banyak sangat. Antaranya satu orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ni cara dia mati, satu orang di Pulau Pinang, saya pergi kuliah satu masjid. Dia ni bukan imam tetap, bahkan bukan imam rawatib, dia imam volunteer. Imam ni walaupun nama dia ada, dia tak main. Dia main tan wajib lah. Akhirnya hamba Allah ni lah yang jadi imam sukarela. Salah Sayyidina Muhammad. Dia pun tak kisah, imam tak main, tak apa, jadi imam. Imam hak sebenar, imam rawatib ada yang lawan. Tak apalah, yang lawan ambil kat apa, aku tak baca tu, aku nak jaga makmum. Sebab makmum ni passion dia, kalau dia main masjid, imam tak ada, dia tak main lah. Itu passion makmum. Kalau boleh di masjid ada orang boleh jadi imam, adalah makmum. Tapi kalau tak ada orang jadi imam, semua perkata tak main. Nak pergi apa, tak imam, tak tahu tu imam. Salah Sayyidina Muhammad. Hak tu ya pedoman dia. Ada tu imam, insya-Allah adalah makmum. Akhirnya dia jadi imam. Tak pernah kisah. Tak ada orang, dia jadi imam. Bukan dia baca yang lain, tapi dia khidmat pada umat. Contoh dia mati macam mana. Hari itu jadi saksi. Orang menikah. Lepas aku terima nikahnya, tumbang. Lepas kata sah tu, rebah. Tuan-tuan, mati dalam rumah Allah. Tu nak abang. Tuhan tak pernah mensia-siakan orang yang berbuat baik kat dia. Dia balas sungguh. Salah Sayyidina Muhammad. Habis. Lepas berkhidmat mendirikan masjid, mendirikan rumah tangga orang, mati, tumbang, habis rumah dah. Untuk ingat tak ustaz apa dulu yang mati dalam bulan Ramadan tengah baca khutbah di Masjid Bukhari? Ustaz Pakku Yaakob. Yang ajibnya, jaranglah khutbah ni orang rakam. Hari itu hari Jumaat yang terakhir
dalam Ramadan, hari Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan, dia baca khutbah Sahadat Sayyidina Muhammad. Yang hebatnya, dia mati waktu berpesan takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Tengok lali kebah. Cuba tengok tuan-tuan, Sahadat Sayyidina Muhammad, tu janji Tuhan. Dia mati tengah baca khutbah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tengah pesan takwa pada hari Jumaat dalam bulan Ramadan yang terakhir. Tu Allah Subhanahu wa ta'ala menjanji. Tu boleh bohong Tuhan, boleh berdusta dengan dia. Dia tahulah hati kita. Ada satu orang hamba Allah, dia ni mengaji satu hari Jumaat di Masjid Pelubang. Ustaz Mak Ayah mengajak. Lepas mengaji, keluar pada masjid, langkah dalam beberapa langkah ya Sahadat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, rebah. Bila rebah, orang masuk masjid balik. Sahadat Sayyidina Muhammad masuk dalam masjid, memandang dah nak balik lah. Tuan-tuan, orang ajak mengucap la ilaha illallah, boleh kata la ilaha illallah. Tuan-tuan, subhanallah, habis umur dia. Mati lepas ngaji dalam masjid Sahadat Sayyidina hari Jumaat. Lepas salam untuk guru dia, tuan-tuan, berimpun kebaikan-kebaikan pada dia. Ni kita nak siaplah diri kita ni. Sahadat Sayyidina Muhammad. Kita dah 5 waktu sehari semalam. Kalau tak boleh main masjid 3 waktu habis hari tu. Bayangkan kalau tak main langsung. Kata guru saya, 5 waktu sehari semalam, kalau 3 waktu tak boleh main, habis hari dah. Tak ada apa. Kalau 2 waktu tu memang sikit sangat. Coba tuan-tuan, Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi itulah orang yang boleh memakmurkan rumah Allah, iaitu orang yang jiwanya jiwa akhirat. Sekalipun duduk di dunia, tapi jiwa ialah di akhirat, baru boleh main masjid. Sebab tu ayat yang saya sebut tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang sebut nama Allah pagi dan petang. Dan ayat tu sebut rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, iaitu orang-orang yang tidak melalaikan perniagaan dan jual belinya daripada ingat pada Allah. Pasal apa Allah sebut ayat ni? Pasal apa Allah sebut hak lalai itu orang berniaga? Sebab orang berniaga paling lalai sekali. Bukan mereka besar pun, pasal malam je dia rumput lekor ya. Tak boleh main masjid lah. Orang tanya pasal apa tak pergi masjid? Dia kata bukan tak mau pergi, takut orang curi. Ada Sahadat Sayyidina Muhammad. Takkan orang nak karau, cekak semua kopok lekor dia di tepi sembahyang tu. Sahadat Sayyidina Muhammad, kalau orang Nabi ambil cekak tu tak apa, cekak lah pergi masjid. Sahadat Sayyidina Muhammad tak kurang sikit pun hampir masjid hang sembahyang. Sahadat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ada orang bila tanya pasal apa tak pergi sembahyang masjid tu? Waktu tu maghrib, time maghrib yang jadi celaru tu. Sahadat Sayyidina Muhammad, pasal apa tak pergi masjid? Gila pergi masjid, orang lu macam tu. Gila pula orang ajak pergi masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, Sahadat Sayyidina Muhammad, orang mereka paling ghalib sekali. Dah satu orang tu, saya berhenti berminyak di kampung, di Borak Oil. Borak Oil ni di kampung banyak lah Sahadat Sayyidina Muhammad. Waktu tu asap dah masuk. Yang jadi yang Allahumma salli, yang berminyak tu tokek dia, tokek Borak Oil tu Haji Sahadat Sayyidina Muhammad. Tengah-tengah duk berminyak tu pakcik, dia boleh tanya, Ustaz, lohok ada lagi? Lohok apa dah asap dah. Dia melawak ke dia apa tak tahulah. Lohok lagi Ustaz. Ya Allah, saya kata lohok apa asap dah ni. Tuan-tuan, Sahadat Sayyidina Muhammad memang menega kali. Siapa-siapa nak menega,
masalah Sayyidina Muhammad, jadi dia kena pastikanlah diri dia boleh main masjid. Ayat tadi tu, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Ayat tu sambung, rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah yusabbihu lillahi lahu fiha bil ghudwi wal asal. Dia sambung ayat tu, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak mengalihkan mereka perniagaan dan jual beli daripada ingat pada Allah. Maksud macam mana? Maksudnya masalah Sayyidina Muhammad macam dukah. Lagi 10 minit nak masuk waktu dapat tak jual. Masalah Sayyidina Muhammad. Nak beli tak mau lah. Kata-kata ish dia ni nak beli tak mau jual lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jaga Allah. Ada satu orang tu, dia meniaga Western. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia meniaga Western. Waktu PKP memang siapa meniaga pun teruk. Dan hutang dia ialah bila meniaga ni jadi tambah. Tapi tetap dia bergantung. Dia ada tok guru dia, Tuan Guru almarhum Datuk Ismail Kamus. Dia kalau dia malam Datuk Ismail Kamus kuliah, jadi tempat yang wajib tok guru mai ialah di kedai dia. Sampai dia jadi anak murid yang paling tok guru sayang sekali. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tok guru selalu kalau malam dia ngajak tempat makan ialah di kedai dia. Bukan dia ambil duit dengan kata salah faham lah. Bukan berniaga atas tok guru, huluri kata guru. Tuan-tuan, satu pesanan yang Datuk Ismail Kamus bagi pesanan, niaga hari Jumaat jangan buka. Meniaga hari Jumaat jangan buka. Kalau nak buka lepas Jumaat. Pasal apa? Sagi bimbang nanti ada orang main makan, dia tak main Jumaat, hang tanggung dosa. Dia pegang pesanan ini, pesanan keramat. Kalau ikut tuan-tuan segi fikir masalah Sayyidina Muhammad ni, Kuala Lumpur ni hari Jumaat mana cuti. Tuan-tuan, ikut kita ni hari Jumaat mungkin kita tak buka kot. Kuala Lumpur orang kerja. Kalau buka dia pada awal dengan buka lepas Jumaat, segi bahasa dia kuranglah pendapatan. Segi fikir dah. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad tak kurang sikit pun. Dan tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad dan tak ramai orang 20 tahun niaga bertahan. Tuan-tuan, pasal apa dia bertahan? Sebab dia jaga hari Jumaat. Pesan tok guru dia jangan buka kedai sebelum Jumaat. Masalah Sayyidina Muhammad takut orang mai beli. Kalau perempuan mai beli tak apa, takut laki-laki tu mai beli dan mayang, dia tinggal semayang, dia makan. Macam mana pendapatan kita? Pendapatan kita tu macam mana? Orang tak semayang makan. Tuan-tuan, jadi kalaupun tak haram, pendapatannya syubhah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemarin di Kuala Lumpur ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana saya ni kerja di tempat pembakaran abu mayat. Saya kerja di tempat pembakaran abu mayat. Kalau bakar ni Hindu ke Cina? Hindu Cina no, salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya kata tak ada kerja lain kah? Salah Sayyidina Muhammad. Tak ada kerja lain kah? Kalau kita kata Tuhan akhirat esok, tak ada kerja lain Tuhan, agak tak Tuhan boleh terima lah. Tuhan tak ada kerja lain Tuhan, kerja tu ya ada. Boleh jawab macam tu? Tuan-tuan, kalau jawab macam tu, Allah kata, alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah tu luas, hang boleh pergi cari kerja lain. Tu Tuhan dah bagi jawapan di dunia. Tak ada jawapan, ada akhirat esok tak ada kerja lain.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka subhanallah, maka orang yang jaga Allah, Allah pasti akan jaga dia. Nabi sebut ihfazillah yahfazka, kamu jagalah Allah, pasti Allah akan jaga kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka mainlah kita jadi orang yang selalu jaga Allah. Ada satu orang tuan-tuan, ada lagi hari ni di belah kami di Pokok Senar tu, orang panggil Pak Tihmud, umur 80 lah, 80 umur dah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai hari ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia sampai hari ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad tak pernah tinggal masjid. Kalau tak mai orang tahu sakit. Kalau dia tak sakit, dia akan sampai masjid naik motor. 5 pagi tuan-tuan, dah dengar motor dia dah. Rumah dia dengan masjid bukan dia dekat, jauh juga dalam kampung. Tak tahulah berapa puluh rumah yang dia kena lalu depan rumah orang tu naik motor. Dia mula main masjid umur 30, 40, 50, 60, 30, 40, 50, 60, 70, 50 tahun. 50 tahun ni daripada anak daripada pak sampai cucu lah kono. Pak, cucu, pak, anak, cucu. Semua tahu dah kalau motor 5 pagi tu motor dia Pak Timur. Allahumma salli ala sayyidina. Main masjid, dia yang buka tingkap. Dia yang pasang lampu, sallallahu sayyidina Muhammad sembahyang. Satu jasa dia. Kalau saya terlewat macam tadi tu, mai tu orang dah mayang dah, Allah mayang dah orang. Bukan tak mau mawai, tak boleh mawai. Nak mai macam mana? Tetamu tak balik lagi, tu pun minta maaf nak tinggal depa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu katakan buat satu kebaikan, tinggal kebaikan yang lain tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Angkat takbir seorang-seorang mayang maghrib tu, dia mai Allahu akbar, tolong jadi makmum. Untuk saya tak dapat satu pahala, tapi dapat 27 juga. Tu ingat jasa dia sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai hari ni tuan-tuan, tak nyanyuk. Tak nyanyuk. Muka cantik. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi tuan-tuan, dalam hati perut dia apa dia? Tak tahu. Sampai boleh jaga rumah Allah sampai tahun tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai boleh jaga rumah Allah sampai tahun tu. Orang kata ish, kalau tak ada Pak Timur tak tahulah masjid kita. Mai tahun tu dah orang kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kita ni nak nisbah hak tentu tu dengan rumah Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, jadi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil man amana billahi wal yawmil akhir. Innama tu maknanya adatul hasri, hanya sanya. Kalau ada keimanan pada Allah dan hari akhirat, dia mendirikan sembahyang, keluarkan zakat, tak takut melainkan hanya pada Allah saja. La yakhafuna yawman tataqallabu, hari yang berbolak-balik hati manusia. Jadi sebab yang dalam masjid ni Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebab dia ingat nak balik jumpa Tuhan di akhirat esok. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, jadi saya tinggalkan tuan-tuan dan kita semua dalam satu amanah. Datanglah menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ujian semakin mencengkam kita. Datanglah menyelamatkan manusia. Sebab saya pernah jumpa dalam satu hadis, selagi mana orang dok main masjid, selama itulah bala tertahan. Selagi mana ada hak dok main masjid ni, dengan sebab pemakmur masjid ni, bala anak turun tu tertahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam contoh, kita ingatkan waktu tsunami yang itu.
di belah kota Kuala Muda. Mai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mai dengan ombak, Allahu akbar. Batu nisan semua tumbang. Ayat masuk dalam masjid dia macam lalu macam tu ya. Nak abang kata masjid tempat selamat. Anak murid saya mengaji di Aceh. Bila gempa pun berlaku tu, bila berlaku gempa tu, subhanallah, semua orang lari ke masjid. Allahumma salli ala sayyidina. Dipesan pada pelajar-pelajar kita yang duduk di Aceh tu, siapkan dokumen apa pun, dokumen tu dia dapat ambil lari. Akhirnya berlaku tsunami Aceh, Saada Sayyidina Muhammad capai dokumen, lari ke masjid. Tuan-tuan, semua yang tak pergi masjid semua mati. Yang duduk dalam masjid semua selamat. Ada yang duduk dalam masjid, ada duduk bumbung masjid, semua selamat. Saada Sayyidina Muhammad. Dia kata pengalaman dia waktu itu, ya Allah, sampai orang terkencing-kencing dalam masjid, takut tengok laut keliling mereka. Tuan-tuan, sampai Allah tunjuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rumah lain semua ranak, tinggal masjid yang Allah tinggal. Tapi tsunami Palu baru ni ajak kita. Waktu gempa bumi tu, kan ada satu tu imam marah tu jadi imam, dia pegang dindinan macam duk tu imam tinggal, anak mamu lari habis. Ada juga video yang kita tengok tu, masalah Sayyidina Muhammad, tu imam pun lari. Kalau tu imam tak lari, tu video tu tunjuk, kalau tu imam tak lari, hak tu jatuh ada. Tapi dia pilih tak mau mati dalam masjid. Dia pilih nak mati luar masjid. Macam tu kau orang Islam. Tuan-tuan, biar mati dalam sembahyang. No. Lepas tu tak heran pasal akhir zaman esok bila berlaku gempa bumi di Mekah dan Madinah yang akan berlaku ni. Sahabat Sayyidina Muhammad, orang munafikin akan lari keluar daripada kota Madinah. Tu nampak ke zaman ni tak ramai orang beriman sungguh. Kata beriman tapi sebenarnya tak berapa beriman pun. Kalau orang beriman, Nabi kata man istata'a minkum ay yamuta bil Madinah falyamut biha. Sayyidina Muhammad, siapa mampu untuk mati di Madinah, matilah di Madinah. Tu Nabi kata. Tapi orang munafikin tak pilih mati dalam kota Madinah, mereka mati di luar kota Madinah. Tak maulah kata pada orang yang lari keluar masjid tu munafik, tak mau kata macam tu. Tapi jaga takut kita bersifat dengan sifat orang munafik. Hanya yang orang boleh bertahan masalah Sayyidina Muhammad, iman dia kuat. Man amana billahi wal yaumil akhir. Matilah dalam masjid. Kalau nak rebal masjid, reballah masjid ni. Aku mati dalam rumah Allah. Tuan-tuan, jadi tak ramai orang boleh berbuat demikian. Sebab syaratnya ketat. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata zakat wa lam yakhsha illa Allah. Syarat ni sangat ketat. Kalau longgar kita pegang, maka tak boleh bertahan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, kurang saya sendiri, jazakumullahu khairan. Saya ucapkan kepada Tuan Imam, Tuan Pasar Masjid, Sahadat Sayyidina Muhammad, di atas izin untuk saya menyampaikan sepatah dua kata untuk meminta tazkirah pada kita semua pada malam yang penuh dengan rahmat ni, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.